لنا إلا ما علمتنا رب سلمنا في عوضنا مستقيمة وهداية للسبيل لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم من نعرف فنحن الملائكة المقربين المخلصين وافتح علينا وعافنا وعلمنا صلاتك قال الشيخ الله تعالى نحن في الدارين sekarang mas'alatun jika berniat seorang pada tayamum mengharuskan fardu atau fardu dan sunat, maka harus mengerjakan fardu sama ada sembahyang fardu atau tawaf fardu dan sunat. Dan jika tiada diniatkan sunat sekalipun. Tetapi jikalau dinafikan dia, harus dikerjakannya. Dikerjanya kerana fardu itu asal lagi matbu'. Maka iaitu lebih tinggi daripada sunat. Dan sunat tabi', maka terkurang daripada fardu. Maka niat mengharuskan yang tinggi, mengharuskan yang terkurang, tiada akas. Masalah ini suatu masalah jika berniat seorang yang tayamum, cara dia niatnya, cara niat tayamum tu kita maklum bahasanya niat tu sajakum maharus, sembahyang atau fardu sembahyang dan lain-lainnya. Maka dengan sebab tayamum tu taharah darurah, maka ada sakatan digunakan tayamum pada ibadat-ibadat. Tengok dia kata di sini, maka jika berniat seorang pada tayamum pada ketika dia mengambil tayamum itu, dia niat kata mengharuskan fardu. Dia niat begitu. Sajakum mengharuskan fardu, fardu sembahyang, gitu. Artinya sajakum mengharuskan fardu tawaf. Satu, atau fardu dan sunat. Dia kata saja aku mengharuskan semayang fardu dan semayang sunat. Ketika ia niat tu dia kata begitu dalam hati. Dua rupa. Dia niat mengharuskan mengerjakan fardu sembahyang saja, artinya dia niat mengharuskan mengerjakan fardu dan sunat. Maka dengan niat begitunya, dia katanya maka harus mengerjakan fardu. Maknanya masalahnya nak gunakan dengan tayamum itu pada apa. Maka dengan sebab dia niat saja ku mengharuskan fardu sembahyang masalah, maka dengan tayamum yang dia niat tu dia boleh gunakan pada mana? Pada apa? Atau yang niatnya saja ku mengharuskan fardu sembahyang dan sunatnya, sunat sembahyang. Maka harus dikerjakan fardu, maka harus
harus bagi seorang tu dikerjakan yakni dengan tayamum yang niat seperti tadi. Maka harus mengerjakan fardu. Jadi apabila ia niat, contohnya kalau sembahyang saja aku mengharuskan fardu sembahyang, maka dia boleh gunakan tayamum itu pada menunaikan fardu sembahyang. Sembahyang yang fardu. Sembahyang fardu artinya sembahyang fardu artinya tawaf fardu. Ialah tawaf rukun. Rukun bagi haji atau tawaf rukun bagi umrah. Dan sunat dan maknanya boleh guna dengan tayamum yang niat begitu tadi tu boleh guna pada menunaikan sunat juga. Sembahyang sunat artinya tawaf sunat. Dan jika tiada diniat sunatnya sekalipun, walaupun ketika dia niat tu dia tak ada sebut sunat sekalipun, dia tidak niatkan sunat sekalipun, boleh nak guna pada sunat juga. Jadi rupanya kita lah ketika kita nak tayamum tu, ketika kita memindah dan ketika kita nak sapu muka tu, kita niat sajaku mengharuskan fardu sembahyang. Dengan sebab kita niat begitu tu, maka kita boleh gunakan tayamum itu pada sembahyang fardu pun boleh. Dan apabila habis sembahyang fardu tu kita nak guna nak sembahyang sunat pun boleh juga. Walaupun ketika kita niat tu tak ada sebut tidak sebut sunat sekalipun. Kita niat sekadar katanya sajaku mengharuskan sembahyang fardu atau fardu sembahyang, maka kita pun sembahyang fardu. Selepas pada habis sembahyang fardu nak guna dengan tayamum itu sekiranya kalau tak batal wuduk dah. Nak sembahyang sunat pula pun boleh dengan tayamum itu. Walaupun ketika kita niat tu tak ada sebut kata mengharuskan sunat, bahkan kita sebut dalam niat tu mengharuskan fardu sembahyang saja sekalipun. Itu maknanya jika tiada diniat sunat sekalipun, boleh. Tetapi jikalau dinafikan dia, harus dikerjanya. Tetapi jikalau dinafikan dia kan sunat, harus dikerjanya kerja sunat. Kalau dia niat tu dia menafi sajaku mengharuskan sembahyang fardu, artinya sajaku mengharuskan fardu sembahyang tidak sunat. Itu mana menafi. Sajaku mengharuskan fardu sembahyang tidak sunat. Walaupun dia niat begitu sekalipun, selepas pada dia gunakan fardu, dia gunakan tayamum itu pada sembahyang fardu, maka boleh juga nak gunakan tayamum yang tadi pada sembahyang sunat. Walaupun dia tak sebut sunat, walaupun dia menafikan sunat. Asalkan dia ada sebut mengharuskan yang fardu. Asalkan dia tu sebut sajaku mengharuskan fardu sembahyang. Dengan sebab sebut yang besar, yang kecil masuk dalam yang besar. Tengok. Data kerana fardu itu asal. Kerana fardu tu asal. Lagi matbu'. Mana ikutan. Kerana fardu tu ialah asal. Asal bagi sunat. Lagi matbu' ini ikutan bagi sunat, maka iaitu fardu lebih tinggi, lebih besar, lebih tinggi daripada sunat. Maka memanglah fardu itu lebih besar, lebih tinggi daripada sunat. Dan sunat tu pulanya tabi', pengikut. Salah katanya apa dia? Sembahyang fardu tu imam lah, pengikut. Apa tu? Sembahyang sunat tu salah katanya tabi' yang mengikut ialah makmum lah. Maka terkurang, yakni terkurang oleh sunat daripada fardu. Peringkat dianya
sunat tu kurang daripada fardu. Maka niat mengharuskan yang tinggi, ini kaedah kita ingat beginilah. Maka niat mengharuskan yang tinggi, apa yang tinggi? Fardu. Mengharuskan yang terkurang tu ialah sunat. Tiada akad, tiada sebaliknya. Gitu. Kaedah kitanya, cara kita tayamum, niat tayamum tu kalau kita niat yang mengharuskan yang tinggi, maka boleh kita gunung yang rendah daripada dia, yang kurang daripadanya tiada akas. Maknanya kalau kita niat sajaku mengharuskan fardu sembahyang, boleh kita gunakan tayamum itu pada menunaikan sembahyang fardu. Habis fardu boleh kita guna pula pada sembahyang sunat-sunat dan lain-lain lagi daripada yang bawah-bawah. Begitu. Dengan sebab kita niat mengharuskan fardu tu yang tinggi, lagi pula dia tu asal, lagi pula dia tu ikutan. Seolah kata dia tu kepala, apabila tarik di kepala, ekor masuk dah. Begitulah. Katanya tiada akas, dengan maknanya kalau kita niat sajaku mengharuskan sembahyang sunat. Apa tu sunat tu kalau nak sebut nama pun sebutlah. Sajaku mengharuskan sunat tarawih masalah. Maka boleh nak guna sunat saja, tak boleh gunakan tayamum itu pada menunaikan fardu. Contohnya kita katanya seorang tu dia nak sembahyang tarawih. Nak sembahyang tarawih. Dia pun sebab insya' dia dah salat. Kita katanya apa tu, dia dah nak salat tarawih, dia pun niat sajaku mengharuskan sunat tarawih. Atas sajaku mengharuskan sembahyang sunat. Maka tayamum yang dia niat begitunya boleh diguna pada sembahyang sunat saja. Lepas tu tak boleh digunakan pada sembahyang fardu. Maknanya kalau yang niat sajaku mengharuskan sembahyang sunat, dia boleh guna pada sembahyang sunat. Nak gunakan tayamum pada sembahyang fardu, sembahyang fardu walaupun tunai, walaupun qada, tak boleh. Sebab itulah kalau kita awal-awalnya kita ingat nak sembahyang sunat, kita pun niat sajaku mengharuskan sembahyang sunat. Selepas pada kita gunakan sembahyang sunat, ingat katanya ada tinggal satu sembahyang tunai, sembahyang wajib. Kita pun nak qada. Nak qada tu tak boleh gunakan tayamum itu. Sebab tayamum tadi tu kita niat sajaku mengharuskan sembahyang sunat. Maka kita nak qada ni, qada sembahyangnya fardu, maka jadi fardu. Tak boleh guna. Sebab tu nak bagi untungnya, walaupun kita nak sembahyang sunat. Contohnya paginya begini, subuh kita dah salat. Zuhur belum sampai lagi. Qada pun tak ada nak qada. Dah tak ada. Tak ada sembahyang yang kita nak qada. Maka nak sembahyang duha masalah. Nak sembahyang duha masalah. Maka kita niat sajaku mengharuskan sembahyang fardu. Sajaku mengharuskan fardu sembahyang walaupun kita nak guna sembahyang sunat sekalipun. Kita niat yang besar itu lebih utama. Sebab kalau kita niat yang sunat, nak gunakan tayamum tu dengan fardu, tak boleh. Begitu. Abi. Pendek katanya, kalau dia niat saja aku mengharuskan fardu sembahyang sekadar tu saja. Boleh gunakan dan dengan tayamum tu pada menunaikan sembahyang fardu dan sembahyang sunat. Walaupun dia tak sebut sunat dalam masanya. Ataunya dia niatnya, dia menafikannya. Sajaku mengharuskan fardu sembahyang tidak sunat. Dia menafikan begitu. Dalam keadaan niat begitu pun boleh, selepas pada boleh dia nak gunakan tayamum itu pada sembahyang sunat. Atau dia niat kedua, apakah lagi kalau dia niat kedua?
sajakum mengharuskan semayang fardu dan semayang sunat. Ini pun sama juga dengan tak sebut sunat. Boleh digunakan pada semayang sunat. Sebab tu kata tadinya, dia nak semayang duha. Tapi niat sajakum mengharuskan fardu sembayang. Boleh. Walaupun niat mengharuskan semayang fardu, tapi nak gunung sekadar semayang duha saja. Boleh. Sebab mengharuskan yang besar, yang tinggi, sebab kaedahnya sani, apa dia? Niat mengharuskan yang tinggi, mengharuskan yang kurang. Maka peringkat fardu memanglah tinggi daripada peringkat sunat. Dan sembahyang jenazah dan khutbah Jumaat. Itu. Ini nak cerita peringkat dia. Sembahyang jenazah, khutbah Jumaat, peringkat mana? Dia katanya, dan sembahyang jenazah dan khutbah Jumaat itu jikalau fardu kifayah keduanya dihukumkan martabah naflin. Naflin itu sunat lah. Atas kata Syekh Ibnu Hajar pada khutbah. Dan pada kata Syekh Ramli, rutbah fardu ain. Dia masalah semayang jenazah, semayang mayat, semayang jenazah dan khutbah Jumaat tu dia khilaf. Dia khilaf di antara dua orang ni lah, di antara Syekh Ramli dan Syekh Ibnu Hajar. Tengok, dia katanya dan semayang jenazah dan khutbah Jumaat. Itu jikalau fardu kifayah keduanya, walaupun kedua-dua tu fardu kifayah. Memanglah semayang mayat, semayang jenazah pun fardu kifayah. Baca khutbah belum pada khutbah Jumaat sebelum pada semayang Jumaat itu pun fardu kifayah. Pendek katanya fardu lah, cumanya bukan fardu ain, hanya fardu kifayah. Dihukumkan martabah nafal. Martabah naflin. Maknanya hukum dianya, peringkat sunat. Peringkat sunat. Tapi kata peringkat bagi kedua-dua tu peringkat sunat walaupun fardu kifayah, tapi peringkat dia tu peringkat sunat atas kata Syekh Ibnu Hajar pada khutbah. Jadi nisbah kepada khutbah tu walaupun fardu tetapi peringkatnya sunat. Maka jadi peringkat dia tu walaupun fardu kifayah, semayang jenazah walaupun fardu kifayah tapi mengikut Syekh Ibnu Hajar, dia kata itu peringkat sunat. Dengan maknanya kalau kita niat sajakum mengharuskan fardu sembahyang, maka boleh nak guna pada sembahyang jenazah boleh. Kita niat sajakum mengharuskan khutbah Jumaat, maka bolehlah nak baca khutbah tu, tetapi nak gunakan dengan tayamum itu pada sembahyang fardu tak boleh. Fardu ain tak boleh sebab peringkat lain-lain. Contohnya begini. Asalnya kita lah nak baca khutbahnya. Asalnya minggu ni tu giliran kita lah baca khutbah. Kita nak baca khutbah lah. Nak pergi masjid hari Jumaat ni. Kita pun ambil tayamum sebab tidak ada air. Kita pun tayamum. Sajaku mengharuskan khutbah Jumaat. Kita niat gitu. Pergi masjid. Dah masuk waktu Jumaat, dah masuk Zuhur.
pergi ke masjid, kita pun tayamum, sajaku mengharuskan fardu, sajaku mengharuskan khutbah Jumaat. Apabila sampai masa nak baca, kita batuk. Batuk tak boleh, tak jadi nak baca. Bagi orang lain, naik baca khutbah. Selepas pada habis khutbah tu, orang lain dah baca, kita tak jadi baca sebab batuk. Maka kita tak boleh nak gunakan tayamum yang tadi pada sembahyang Jumaat. Sebab apa? Sebab khutbah peringkat sunat. Tu rupanya begitu. Tu nak bagi nampak katanya dia tu peringkat sunat macam mana. Rupanya begitulah. Jadi kita nak gunakan tayamum sebab kalau kita niat tu awalnya katanya giliran kita minggu ni giliran kita baca khutbah. Kita pun dah cadanglah isi khutbah tu dah nak baca memang dah. Kemudian apabila masuk waktu Jumaat tu, masuk zuhur, masuk waktu Jumaat, kita pun tayamum. Ingat nak baca khutbah, kita pun niat tayamumnya sajaku mengharuskan khutbah Jumaat lah. Tapi tak jadi baca. Sebab batuk kau katalah. Tak jadi baca. Apabila tak jadi baca, kita bagi orang lain baca. Orang lain baca. Kita, jadi maknanya, tayamum yang tadi kita niat mengharuskan khutbah Jumaat tu peringkat sunat. Maka tak boleh kita nak guna pada sembahyang fardu Jumaat, tak boleh, mesti kena pergi tayamum lain. Begitulah. Dan pada Syekh Ramli, ini di sisi Syekh Ramli, martabah fardu ain. Maknanya fardu sembahyang jenazah fardu ain. Khutbah Jumaat fardu ain. Tengok. Maka kalau kita mengikut Syekh Ramli, rupanya tadi Syekh Ramli dia katanya fardu ain kan, macam zuhur, fardu asar, fardu maghrib ni lah. Maknanya kalau tadi minggu ni kita katanya khutbah Jumaat pada minggu ni giliran kita. Apabila masuk waktu Jumaat, waktu zuhur Jumaat, kita pun tayamum sebab tidak ada air. Kita pun tayamum. Kita niat macam mana? Sajaku mengharuskan khutbah Jumaat. Kita niatnya begitu. Tiba-tibanya datangan batuk, tak boleh nak baca. Apabila tak boleh nak baca, kita bagi orang lain baca khutbah. Apabila habis khutbah nak sembahyang Jumaat, boleh tak kita nak gunakan tayamum yang niat nak mengharuskan khutbah tadi, boleh tak nak guna pada tunai fardu sembahyang Jumaat? Jawabnya boleh. Sebab khutbah dengan sembahyang Jumaat satu peringkat sama-sama fardu di sisi Syekh Ramli. Begitulah. Itu faedah daripada khilaf. Boleh digunakan ke tak boleh digunakan, itu mengikut khilaf. Maka jika diniatkan tayamumnya membaca khutbah, maka membacakan dia orang lain. Ini macam rupa sana. Tengok. Kita asalnya orang nak bagi kita baca khutbah sebab giliran kita pada tengok. Dia katanya, maka jika diniatkan tayamumnya seorang, dia niat membaca khutbah. Ini mengharuskan baca khutbah. Sanilah kita kata kita ni giliran kita pun niat cadang nak baca lah. Sajaku mengharuskan membaca khutbah, kita niatnya begitu. Tetapi tak jadi nak baca sebab kita datangan batuk, bagi orang lain baca. Maka membacakan khutbah itu, khutbah Jumaat itu oleh orang lain, oleh orang lain. Sah disembahyangkan Jumaat, sah disembahyangkan Jumaat dengan tayamum yang niat mengharuskan khutbah Jumaat tadi. Itulah mengikut Syekh Ramli, begitu hukumnya. Maka yang dikandung dengan fardu ain itu
fardu sembahyang atau fardu tawaf, maka yang dikehendak dengan fardu ain itu fardu sembahyang atau fardu tawaf. Apabila kita katanya sahajaku mengharuskan fardu sembahyang, fardu mana? Fardu ain. Sahajaku ialah fardu ain dan tawaf dan fardu tawaf. Memanglah dia begini. Sembahyang ni ada 3. Sembahyang semata-mata sembahyang ni ada 3. Ada fardu ain, ada fardu kifayah, ada sunat kan? Tak begitu? 3. Sembahyang ada 3, tawaf ada 2. Sembahyang ada 3, sembahyang fardu ain, sembahyang fardu kifayah, sembahyang sunat. Fardu ain, sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang 5 waktu. Apa lagi? Sembahyang yang fardu ain. Sembahyang mana? Sembahyang 5 waktu. 1. Apa lagi? Sembahyang nazar. Sembahyang dengan sebab dia menazar. Qadha, qadha tu pun ya juga. Itu sembahyang fardu ain. Bukan sembahyang 5 waktu tu sekadar tu sajalah. Tu kita kena faham di sini. Sembahyang fardu ain, sembahyang ada 3. Ada 3 hukum. Sembahyang fardu ain, sembahyang fardu jenazah, fardu jenazah, sembahyang fardu kifayah, sembahyang fardu sunat. Sembahyang fardu ain mana dia? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, Jumaat. Habis. Lepas tu apa lagi? Kalau tak buat dalam waktu, qadha. Qadha pun fardu ain juga. Lepas tu satu laginya tambah dak satunya ialah sembahyang yang kita menazar. Itu pun jadi fardu ain. Nazar. Dia nazar. Kalau berjaya kerjaan saya, nak sembahyang tarawih setiap 20 rakaat setiap malam Ramadan. Jadi wajib dia tu. Dia niat. Dia menazar nak sembahyang tarawih 20 rakaat setiap malam Ramadan. Orang lain sunat muakkad. Dia wajib. Gitu. Itu fardu ain juga. Jadi maknanya dikehendaki dengan sembahyang fardu ain tu 3 perkara lah kita katanya. Dengan secara luas tu ialah sembahyang 5 waktu, masuk juga Jumaat, dan sembahyang qadha dan sembahyang nazar. Begitu. Yang keduanya sembahyang yang fardu kifayah ialah sembahyang jenazah. Sembahyang yang fardu kifayah tu ialah sembahyang jenazah. Lepas tu sembahyang sunat maklumlah. Begitu. Tetapi tawaf ada 2 saja. Ialah tawaf fardu, tawaf sunat. Tawaf fardu kifayah. Kalau tilik tu tak ada lah. Tapi kalau nak kata ada pun boleh juga. Sebab macam baru ni katanya tidak ada, sebab maknanya haji ni kalau datang musim dianya fardu kifayah bagi orang seluruh negeri, bagi orang yang kuasa tu adakan seorang mengerjakan haji. Kalau tidak tak lepas daripada dosanya. Jadi kalau tilik begitu, tawaf pun boleh jadi ada fardu kifayah juga. Tilik kepada begitu. Tengok. Dia katanya maka yang dikehendak dengan fardu ain itu fardu sembahyang, ini sembahyang fardu lah. Dan fardu tawaf. Dan nafal, apa makna nafal? Yani sunat. Dia makna sama dua tu. Naflun dengan sunnatun makna sama dua tu. Sama ada sembahyang atau tawaf. Sebut kata sunat, yakni sembahyang sunat atau tawaf sunat. Maka jika meniat tayamun akan fardu sembahyang, sah dikerjakan fardu tawaf dan akasnya demikian lagi pada sunatnya. Sunat sembahyang dan sunat tawaf.
katakan demikian juga. Kata begitulah. Katakan demikian juga. Maknanya niat sunat tawaf boleh guna sunat semayang, niat sunat semayang boleh guna pada sunat tawaf. Dia peringkat yang sama. Jadi dia masalah niat tayamum ni dia kira di peringkat. Sebut tak betul pun tak mengapa. Kira di peringkat. Tengok. Dia katanya kalau kita niat kita ni kalau kita buat kalau kita itu apa dia? Kalau kita buat umrahnya selepas pada kita pergi niat di miqatnya, selepas pada kita niat di miqat, kita nak tawaf kan. Kita nak tawaf tu adalah tawaf yang wajib. Tawaf tu tawaf yang wajib sebab jadi rukun bagi umrah. Maka kita niat. Contohnya sebab kita demam ni tak boleh guna air, tapi kuatlah boleh pergi mari tapi demam. Nak guna air tak boleh. Kita pun selepas pada kita niat di miqat, kita pun tayamum. Tayamum sajaku mengharuskan fardu sembahyang. Kita niatnya begitu. Sajaku mengharuskan fardu sembahyang. Apabila sampai masuk Masjid Haram, kebetulannya orang semayang fardu. Kita gunakan semayang tayamum yang tadi pada semayang fardu. Boleh kan? Boleh. Lepas tu nak tawaf tu tayamum lain lah. Artinya kita niat selepas pada kita niat di miqat tu sajaku mengharuskan fardu sembahyang. Lepas tu apabila masuk dalam Masjid Haram tu tengok jam, asal lambat lagi. Zuhur kita dah salat. Kita gunakan tayamum tu pada tawaf rukun umrah. Tapi yang niat tadi niat mengharuskan fardu sembahyang tapi diguna pada fardu tawaf. Boleh ke tidak? Boleh sebab peringkat yang sama. Walaupun tak sebut yang lain, guna yang lain sekalipun. Guna mengharuskan fardu sembahyang. Apa dia? Niat tu niat mengharuskan fardu sembahyang. Tapi guna fardu tawaf. Tak mengapa sebab peringkat yang sama. Artinya sebaliknya kita niat apa dia? Sajaku mengharus, kita selepas pada niat di miqat tu, kita nak sajaku mengharuskan fardu tawaf. Sajaku mengharuskan fardu tawaf. Tiba-tiba apabila sampai di Masjid Haram, orang tengah-tengah semayang fardu zuhur masalah. Kita tak solat lagi. Gunakan tayamum itu pada semayang zuhur. Boleh? Begitu. Sebab peringkat yang sama walaupun kita tak sebut sekalipun. Tengok. Sunat pun begitu juga. Sajaku mengharuskan semayang sunat. Nak guna sunat tawaf pun boleh. Sajaku mengharuskan sunat tawaf, nak guna tayamum itu pada sunat sembahyang pun boleh. Dia masalah di benda-benda tu dia tak kira, tak sebut tak ada kira. Tapi maknanya dia kira di peringkat. Apabila mengharuskan yang lebih tinggi, diharuskan dengan dia akan yang kurang. Tengok. Dan jika ia tayamum. Dan jika ia seorang tayamum. Lepas tu dia tayamum tu dia niat mengharus 2 fardu. Atau lebih. Tiada harus melainkan 1 fardu jua. Memang dah. Sebab tayamum ni kaedah dianya ialah boleh digunakan pada 1 fardu dan beberapa sunat. Tayamum yang niat mengharuskan fardu boleh kita gunakan dengan 1 fardu saja, boleh kita gunakan 1 fardu saja dan beberapa sunat. Sunat tu tak ada syakatan, tak kira fardu semayang, fardu tawaf, sunat semayang sunat atau tawaf sunat. Maka sekiranya kalau dia tu niatnya begini, saja aku mengharuskan dia nak semayang jamak ni. Dia nak jamak zuhur dan asar masalah. Dia nak bagi rengkahkan masa, dia katanya dia niat
saja aku mengharuskan sembahyang zuhur dan asar jamu. Dia niatnya begitu. Tu dia niat mengharuskan 2 fardu. Atau lebih daripada 2. Dia kata hari ni nak bagi untung. Sajaku mengharuskan segala fardu sembahyang di hari ini. Dia nak borong. Dia bangun subuh tu. Agak kata tayamum sekali, guna subuh, guna zuhur, guna pada asar, pada maghrib, pada isyak. Dia kata nak bagi untung. Sajaku mengharuskan segala fardu 5 waktu pada hari ini. Contohnya begitu. Macam mananya? Sajaku mengharuskan sembahyang zuhur dan asar. Masalah. Sajaku mengharuskan sembahyang fardu yang 5 pada hari ini. Tengok. Tengok. Dia katanya tiada harus digunakan malaikat satu fardu jua. Niatlah beratus fardu sekalipun boleh guna pada satu fardu saja. Walaupun niat berpuluh-puluh fardu sekalipun. Nak tahu mana dia katanya, nak tahu dari mana dia kata sajaku mengharus segala fardu sembahyang dalam bulan ini. Berapa kali fardu tak tahulah. Sehari itu 5, sehari itu 5. Dia katanya maka boleh diguna pada satu fardu saja dan beberapa sunat. Walaupun niat 2, 3, 4, 5 sekalipun, yang boleh guna tu pada satu fardu. Fardu sembahyang atau fardu salat. Itulah maksudnya. Sekali lagi dia katanya, dan jika ia seorang tayamum. Dia tayamum, dia niat. Niat macam mana? Mengharuskan 2 fardu. Sajaku mengharuskan fardu zuhur dan asar. Sebab dia nak jamu. Atau lebih banyak daripada 2. Atau lebih banyak daripada 2. Tapi apabila guna tu boleh guna pada satu fardu saja. Tiada harus malaikat satu fardu tawaf saja ke atau fardu sembahyang saja ke. Nak gabung 2 tu tak boleh. Sebab itulah orang jamak tu kena 2 kali lah. Jamak takdim takhir tu kena 2 kali. Gitu. Satu sikit lagi. Tetapi jika niat tayamum itu mengharuskan sembahyang zuhur 5 rakaat. Zuhur 5 rakaat pula. Atau mengharuskan sembahyang bertelanjang. Serta ada kain. Tiada sah tayamumnya. Dia niat begitu. Niat sembahyang zuhur 1 saja. Tapi zuhur dia zuhur 5 rakaat. Ada ke begitu? Boleh ke begitu? Sah ke begitu? Tak sah lah. Lepas tu, kalau niat sembahyang pun tak sah, tidak sah. Sajaku sembahyang fardu zuhur, niat pada masa takbiratul ihram. Sajaku sembahyang fardu zuhur 5 rakaat atau 3 rakaat atau 2 pun tak boleh kalau tak jamak, kalau tak qasar. Sebab tak ada zuhur yang sepenuh tu ialah 4. Kalau niat 5 tidak sahnya. Sebab tak ada zuhur yang 5. Begitu. Yang 5 rakaat tu. Dia niat begitu. Sajaku mengharuskan sembahyang zuhur. Dia niat tayamumnya sajaku mengharuskan fardu zuhur 5 rakaat. Apa nak kata? Satu masalah. Atau mengharuskan sembahyang bertelanjang. Mana tidak menutupkan aurat. Tapi nak tanya dulu. Nak tanya dulu, sembahyang bertelanjang ni sah ke tidak? Sembahyang bertelanjang sah ke tidak? Jawabnya, setengah masalah sah, setengah masalah tidak sah. Kalau kita ada kuasa di atas benda yang menutupkan aurat, maka tidak sah sembahyang dengan telanjang dengan terbuka aurat. Begitu.
sembahyang dengan terbuka aurat atau dengan telanjang tu sah ke tidak? Jawabnya, kalau kita ada pakaian, ada benda yang boleh guna untuk menutupkan aurat kita, maka tidak sah sembahyang dengan keadaan telanjang, tidak sah sembahyang dengan keadaan terbuka aurat. Tapi kalau kita tidak ada benda yang boleh menutupkan aurat, maka sah sembahyang dengan terbuka aurat dengan telanjang. Kalau kita ni ada kain saja, tak kira orang lelaki orang perempuan, kita ada seluar satu saja, baju tidak ada. Ada seluar, artinya ada kain belikat saja, selai saja, baju tidak ada. Maka sekadar boleh kita gunalah. Yang tak dapat menutupi itu tak mengapa. Jadi masalah kalau orang tanya sembahyang telanjang ni sah ke tidak? Kalau nak jawab kata sah pun boleh. Tapi kena kait. Sah kalau tidak ada benda yang boleh digunakan untuk menutupkan aurat. Walaupun daun-daun sekalipun. Tapi sini dia katanya, serta ada kain, ni dikanak kain ni serta ada benda yang boleh menutupkan aurat. Itu dikanak kain. Dia tak mesti kain ni nak guna menutupkan aurat, tak mesti kain. Apa-apa benda sekalipun. Beg pun boleh. Daun-daun pisang ke. Kalau tak terkoyak kita ketika kita pakai. Jadi sembahyang bertelanjang dalam keadaan kita ada benda yang boleh menutupkan aurat, jawabnya tidak sah kan? Tidak sah. Maka dia niat begitu, sahajaku mengharuskan sembahyang fardu zuhur telanjang, kain penuh dalam rumah. Kain yang suci penuh dalam rumah. Maka sembahyang tu tidak sah. Macam zuhur 5 rakaat pun tidak sah. Sembahyang telanjang pun tidak sah sebab dia ada pakaian. Maka niat tayamum dia tu macam mana? Tiada sah tayamumnya ni, tiada sah niat tayamumnya tidak sah. Sebab sembahyang zuhur 5 rakaat harus ke tidak? Jawabnya tak harus. Sembahyang zuhur 5 rakaat sah harus ke tidak? Jawabnya tidak harus. Tapi dia niat macam mana? Sajaku mengharuskan sembahyang zuhur 5 rakaat. Nak harus macam mana? Sembahyang zuhur 5 rakaat tak harus. Tapi dia niat mengharus. Mana niat tu tak betul lah. Niat tu tak betul. Dia nak mengharuskan yang betul kan. Begitu. Jadi maknanya sembahyang telanjang padahal dia ada kain, boleh ke tidak? Tak boleh. Lepas tu dia niat sajaku mengharuskan sembahyang fardu telanjang. Nak mengharus macam mana? Sebab tu niat tayamum dia tu tidak sah di awal lagi. Begitulah. Maka kita akhir pada kata dan demikian lagi tiada disyaratkan mentakyinkan fardu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتح العارفين ونور قلوبنا بنورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا وافتح يدينا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Sama-sama. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Baba. Ya, sama-sama.